السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat sekali lagi menyambung kelas pengajian kita berhubung dengan kisah, cerita ataupun riwayat hidup yang berkaitan dengan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya wa ashabuh, yang mana cerita-cerita yang kita dengar dan kita belajar ini memberikan banyak pengajaran dan panduan serta pedoman, sama ada yang berbentuk hukum ataupun irsyad, panduan dalam kita menjalani ataupun mendepani kehidupan seharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak peristiwa yang berlaku dalam hidup baginda, sama ada berhubung langsung dengan syariat ataupun kadang-kadang peristiwa itu berlaku dalam soal urusan keduniaan. Ada benda yang bila Nabi lakukan, perkara itu berlaku, dia ada kaitan dengan agama, sesuatu yang berhubung dengan hukum. Ada juga perkara yang berlaku atau dilakukan oleh Nabi, dia berkaitan dengan hal keduniaan. Kedua-duanya qudwah dan uswah, ikutan dan contoh teladan bagi kita orang-orang beriman. Malam ini tuan-tuan, kita akan mendengar satu lagi hadis ataupun kisah yang berlaku kepada Nabi bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, dan seorang lagi yang dikenali dengan nama Abul Haytham. Cerita ini ada 5 watak. Ada 5 watak. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, main actor, watak utama. Kemudian dalam cerita ini juga ada watak yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Watak yang ketiga, Umar Al-Khattab. Kemudian watak yang penting yang memainkan peranan besar dalam cerita ini, Abul Haytham dan isterinya. So ada 5 orang yang kita akan dengar dan kita akan bincang apa yang berlaku di antara 5 watak ataupun 5 manusia yang mulia ini. Tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang meriwayatkan ni Abu Hurairah. Kata dia, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin aw laylatin. Abu Hurairah kata, telah keluar ia Rasulullah pada suatu hari, zata yawm, pada satu hari, aw laylatin, ataupun pada waktu malam. Abu Hurairah syak atau dia keliru. Dia tidak yakin
peristiwa ini berlaku malam atau siang. Jadi oleh kerana dia tak yakin, dia tak pasti, dia sebut dua-dua. Zata yaumin au lailah. Sama ada kejadian ini berlaku pada waktu siang ataupun pada satu malam. Dia amanah, dia sebut dua-dua. Fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Ketika mana Nabi keluar seorang daripada rumah dia, dia bertembung dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Asalnya dia keluar seorang. Di tengah perjalanan tu, dalam sebahagian riwayat, Nabi keluar untuk menuju ke masjid. Nabi keluar daripada rumah tu nak pergi ke masjid. Dalam perjalanan tu dia bertembung dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Khattab. Dan tuan-tuan, kita biasa baca hadis, memang Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi daripada hidup sampailah wafat. Sehingga kan ketiga-tiga manusia mulia ini dikebumikan berdekatan. Pasal itu kalau kita baca hadis, Nabi Abu Bakar wa Umar, Nabi Abu Bakar wa Umar, telah keluar Abu Bakar dan Umar, Nabi bersama Abu Bakar dan Umar, telah masuk Nabi Abu Bakar dan Umar. Setiap keadaan akan disebut Abu Bakar wa Umar. Itu dekat dan rapatnya kedua-dua manusia ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apabila Nabi tengok kelibat Abu Bakar dan Umar, Nabi bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Apakah yang menyebabkan kamu berdua keluar daripada rumah kamu berdua pada waktu ini? Nabi tanya, kenapa ni? Mai mana, nak pergi mana? Apa sebab? Ma akhrajakuma min buyutikuma. Kerana di dalam riwayat Tirmizi, mereka keluar pada waktu yang tidak kebiasaannya manusia keluar padanya. Pelik. Sebab apa Nabi tanya tu? Kerana berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar pada waktu orang tak keluar. Pada adatnya, pada kebiasaannya, manusia tak keluar pada waktu tu. Tapi mereka keluar. Macam kita lah tuan-tuan, waktu ni memang orang tak keluar, orang duduk di rumah tengah hari umpamanya. Bila lagi? Malam. Kan? Kita jumpa hang pergi mana, main mana ni, kan? Pelik lah, sepatutnya waktu ni orang berehat di rumah, orang duduk di rumah, macam tu lah. Qala, dia jadi panjang. Qala, maka berkatalah mereka berdua, al-ju', kami keluar kerana lapar dan tidak ada apa yang boleh dimakan di rumah. Jadi kami keluar ni nak cari makan, tapi tak tahulah lagi di mana nak makan. Al-ju'. Sebelum ni, minggu lepas kita baca kisah Salman Miqdad bin Aswad, juga cerita tentang dia lapar. Dia kata, al-ju', ya Rasulullah, kami lapar, tak boleh duduk di rumah, tak ada apa nak makan, kami keluar nak cari makan. Qal, lalu berkatalah Nabi, wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Nabi kata, kalaulah kamu berdua keluar daripada rumah kerana lapar, demikian juga aku keluar kerana lapar. Jadi Nabi yang boleh bertemu dengan Abu Bakar dan Umar itu kerana mereka bertiga lapar dan tidak ada sesuatu untuk dimakan di rumah mereka. Tak ada apa nak makan, lapar, keluar. Barangkali adalah orang panggil pergi di rumah, jemput makan ke, atau mari hantar makanan di masjid Nabi. Budayanya macam itu. Budaya ketika hidup di kalangan sahabat Nabi pada masa itu sangat makmur dengan budaya sedekah, jamu orang makan. Jadi barangkali Nabi nak keluar pergi di masjid, sat lagi ada orang panggil pergi di rumah ke, ataupun orang mai hantar makanan. Barangkali macam itulah. Nabi kata, qumu, mari ikut aku.
Oleh kerana hampa lapang, aku pun lapang, faqamu, bangkit, mai ikut. Faqamu ma'ahu, maka mereka pun bangkit dan bergerak bersama-sama dengan Rasulullah. Nak pergi ke mana? Rasulullah bawa mereka pergi ke satu tempat. Fa'ata rajulan minal ansar, mereka pergi ke rumah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Dia tak buat kenduri, tapi Nabi pi. Nabi lapak, Abu Bakar lapak, Umar lapak, Nabi ajak jom. Nabi bawa mereka pergi rumah siapa? Abul Haytham Al-Ansari. Nama dia Malik bin At-Tayhan. Nama dia Malik bin At-Tayhan, atau gelaran dia Abul Haytham. Orang Ansar, local people, penduduk tempatan, orang Madinah. Dia orang kaya. Bukanlah kaya tu maksud kaya banyak, tapi dia ada kebun, ada dusun, ada kurma, ada kambing. Jadi Nabi tahu dia ni orang kaya, Nabi tahu rumah dia ada makanan, Nabi tahu dia bela kambing, Nabi tahu dia ada dusun kurma, kebun kurma, Nabi tahu kata dia mampu boleh bagi makan, Nabi ajak pi rumah ke dia. Pergi sebagai apa? Pergi sebagai apa? Tetamu. Pergi untuk apa? Nabi pi untuk apa? Pi nak makan lah. Pasal itu tuan-tuan jangan terkejut kalau tiba-tiba saya pi. Dan saya tak akan pi lah rumah yang saya tahu tak ada duit. Saya pi rumah orang kaya lah. Kadang-kadang dia tak duduk, Assalamualaikum. Masuk. Faham dah, orang mengaji dia faham dah. Duduk saja, angkat. Ini peluang. Ini ruang untuk kita buat pahala. Dan budaya ini perlu disuburkan dalam masyarakat kita. Budaya menerima tetamu dan budaya kalau ada keperluan kita pergi. Kedatangan kita itu adalah satu peluang untuk tuan rumah tersebut memberikan pahala. Duit banyak-banyak nak buat apa? Takkan nak jamu 2-3 mulut tak bengkrak mah. Dia tamai pula dah utak ni rentah 3-400. Kan? Karut tu. Dan demam. Bini dia kata tadi duk elok. Dengar-dengar mai kereta bunyi demam. Kita kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahu. Apabila masalah datang kepada kita, tak kira lah orang mari minta sedekah ke, orang mari minta derma ke, atau mari kepada kita satu benda yang kita tidak melihat perkara yang datang kepada kita itu, berita atau saluran jalan kepada kita itu sebagai peluang untuk kita melakukan pahala. Kita tak melihat benda tu sebagai benda yang positif. Kan? Kalau kita tak mampu atau kita tak boleh, kita tolak dengan baik. Saya tak ada peluang, saya tak mampu lagi. Mungkin kita bagi saya mampu setakat ini tahu. Tapi kita jangan menganggap kata ruang dan peluang itu untuk mengenakan kita, atau peluang dan ruang itu untuk menyusahkan kita. Tak. Ketika kita mati tuan-tuan, barulah kita menyesal kita tak ambil peluang itu. Sebab itu kita baca banyak kali kita sebut di antara perkara yang amat disesali oleh orang yang telah mati adalah mereka tidak mengambil peluang untuk bersedekah ketika hidup. Mereka menjadikan kehidupan itu untuk jama'a malan wa'addadah, untuk mereka menghimpun, kata Quran. Kemudian selepas mereka himpun, mereka menghitung. Himpun, hitung, himpun, hitung, himpun, hitung. Lalah kali mati, maka habislah kehidupan. Bawalah bersama-sama ratusan ribu itu, puluhan ribu itu, bersama dengan berkeping-keping geran itu, dikambus bersama-sama. Dan ketika mana dibangkitkan esok, heretlah 3-40 ribu tu, 3-400 keping tu, dengan 3-4 biji kereta tu,
pilah bagi kat Tuhan, kok dia nak terima, dia bagi satu seat dalam syurga. Try pilah. Kan? Sayang sungguh kita dengan duit ni. Kan? Sambung. Kemudian tuan-tuan, fa idza huwa laysa fi baitih, malangnya Abul Haytham tak ada di rumah. Sampai-sampai dia tak ada. Falamma ra'athu al-mar'atu qalat. Tetapi bini dia ada. Marhaban wa ahlan. Dia nampak Rasulullah, dia nampak Abu Bakar, dia nampak Umar. Dia kata marhaban wa ahlan. Dia kata apa? Sangat mengalu-alukan, seronok, jemput, marhaban wa ahlan. Dia seronok, dia kata mai selamat datang. Dia mengalu-alukan kita lah kan, dia mengalu-alukan Nabi, marhaban wa ahlan. Dia kata dia apa disebut ni, dia menyambut dan sangat bersuka cita, bergembira dengan kedatangan Rasulullah. Kita duk mengaji banyak ni, kita kena ada sikap ni, kena ada seronok ramai. Jangan duk main. Assalamualaikum. Salam. Buka pintu pun kok pang mai. Tengok tak tengok kan? Ini orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang tidak percaya kepada janji Allah. Orang yang jahil, orang yang tak ada ilmu. Sebab beza orang yang ada iman ni. Kan? Ada iman, dia faham, dia seronok. Allah Ta'ala bawa saqa. Allah Ta'ala pandu untuk kebaikan kepada dia. Nampak? Dia kata, aina fulan, pergi mana suami hang? Ini juga dalil bolehnya kita bercakap dengan wanita yang bukan mahram dalam keadaan terselamat daripada fitnah. Kan? Tak payahlah duk warak pelik. Kita pergi di rumah, laki dia tak ada. Boleh tak kita bersembang dengan bini dia? Boleh ke tak? Boleh lah, ni Nabi sembang dengan bini dia. Dia tapi mana laki hang? Kan? Sembang dalam keadaan terselindung daripada fitnah. Faham ke tak? Jadi suara wanita aurat itu tak betul. Kerana kalau suara wanita aurat, tentulah Nabi tak bercakap dengan bini kau tu. Jadi bercakap, sebab itu saya kata bercakap, berkomunikasi wanita. Setengah orang dia tak tahulah, mungkin dia nak jaga. Tapi setengah orang apa dulu tak tahulah, sebagai orang dia faham macam tu lah kan. Baguslah cakap di sebalik tabir dan sebagainya, tapi agama bagi ruang. Kan, cakap. Falamma ra'athu al-mar'ah qalat marhaban. Dia kata qalat dhahaba yasta'dhibu lana min al-ma'. Abul Haytham tak ada, keluar pergi ambil air. Idza ja'a al-ansar fa nadhara ila Rasulillah. Dalam duk bersembang tu kan, artinya sebahagian fuqaha kata boleh seorang wanita menerima tetamu walaupun tidak ada suami di rumah, dalam keadaan yang pertama terselamat daripada khalwat dan fitnah. Artinya katakanlah rumah kita ada beranda luar, orang lalu nampak, dia mai laki kita tak ada, dia nak kata tu imam duduklah sat lagi dia balik lah, dalam keadaan mungkin tu imam mai dengan siapa ke, Tok Bilal ke, lepas tu jiran keliling kelalang nampak, lepas tu dia duduk tempat terbuka dan dia tahu laki dia memang redha dan tak engkar kawan ni mai. Jadi boleh tak? Contoh saya pergi di rumah tuan-tuan, kan, tak ada suami, tak ada. Dia kata dan saya memang okey, tak ada masalah lah. Ustaz duduklah sat dulu, sat lagi dia balik. Boleh tak? Boleh. Dan kadang ustaz pun duduk di luar lah, kadang orang boleh nampak apa semua kan. Okey. Pasal perempuan ni, isteri Abul Haytham ni, dia memang ajak Nabi, mai duduk dulu, sat lagi dia balik. Dalam depa duduk bersembang tu, balik mai lah dia. Balik mai dia ni, Abul Haytham ni, Malik At-Tayyihan ni. Dia balik, dia kata apa? Dia kata alhamdulillah
ma ahadul yawm akrama adyafan minni. Dia kata alhamdulillah, tak ada orang yang paling beruntung dan yang paling, tidak ada manusia yang paling beruntung hari ini yang menerima tetamu yang paling mulia daripada tetamu aku. Dia seronok. Dia kata tidak ada manusia yang paling beruntung dan tak ada manusia yang dapat tetamu sehebat tetamu aku. Dia seronok Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar mai di rumah dia. Nampak? Dia bukan sekadar hanya manis bibir di mulut seperti menanam tebu di bibir. Dia bukan setakat kata seronok ya. Dia buktikan. Dia kata ya Allah, alhamdulillah, mai Rasulullah mai. Fantalaqa faja'ahum bi'idqin fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Tak dan duduk, dia pergi sambak daripada kebun dia, bok mai setandan kurma, ada kurma muda, ada kurma busrun, tamrun, rutab. Ada kurma kering, tamar, rutab, kurma basah, busrun, kurma muda. Mai duduk saja suar dah. Buah. Tuan-tuan, An-Nawawi rahimahullah, Muhyiddin Yahya bin Syarah An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, dia kata sunnah istihbab. Tuan-tuan balik amal. Apabila orang mai rumah kita atau kita buat jamuan, nombor satu, hidangkan buah-buahan. Orang duduk saja terus buat mai. Bulan berapa ada mana? Ada mana? Dekat dengan bulan puasa? Oh. Ada sahabat hantar gambar berita hari ni kot. Harum manis dijangka naik RM1 atau RM2. Saya nasihatlah pada yang tanam harum manis. Saya tahu ada model guna, tapi kita janganlah jual dalam keadaan orang tak boleh makan. Jual pada betul. Dalam keadaan kita ahli sunnah ni, kita jual boleh cover model sikit, untung sikit, cukup lah. Kalau ada yang elok-elok, kita buat main masjid, kita kenduri. Jangan buat main hok masam. Kadang-kadang Tuhan dia bagi negeri kita panas elok, kadang kita tak jaga, rezeki Allah Ta'ala bagi kita. Zakat kita bayar lah kan. Ambil lah, kadang-kadang tarik mai lah 3-40 biji. 3-40 biji buat mai di masjid, kupah makan dengan orang masjid. Sekali depa sembahyang, depa doa, Allahu akbar. Tak ada nilai lah nak banding. Dia kata, Allah ustaz, oi mau kalau duk jamu depa ni, kalau saya jual tahu banyak mana. Kalau kita nak banding hok tu tuan-tuan, dunia masih duk ada lah hati kita. Tapi alhamdulillah setakat yang duk mengaji dengan kita ni, hantar sampai kita pun bagi ke orang setengah. Tinggal tak buka meja. Tapi tahun ni tengok gaya, kalau terlalu lebih stok, mungkinan kita akan buka meja. Tapi saya nasihat supaya tuan-tuan jual bagi orang boleh makan. Mudah-mudahan Allah rahmat negeri kita, kuih banyak lagi buah. Okey. So kita sambung balik. Dia kata dia mari letak buah fihi busrun wa tamrun wa rutabun. Faqala kulu min hadhihi. Dia kata Rasulullah, duk makan lu buah ni. Ini dia panggil starter. Start hak ni dulu, makan dulu. Wa akhadha al-mudyah. Dalam dia duk serve buah tu, dia sambak pisau. Dalam dia duk serve buah tu, buah tak habis lagi ni. Buah tu baru mula. Kita daripada awal sampai aku sudah buah tu. Kenyang dah bang, sengkok dengan buah. Buah tu. Dia sambak pisau. Wa akhadha al-mudyah. Dia sambak pisau. As-sikin. Dia sambak pisau. Faqala lahu, Nabi duk perhati. Tahuan kau ni sakar ni. Kambing dah tuan.
Depa tak ada nak sembelih ayam-ayam ni, kambing. Unta mungkin besar sangat nak makan 3 orang tak padan lah kan. Tapi boleh jadi kalau ramai unta pun rebah. Depa kan kira kan. Takat nak masuk syurga dengan seekor kambing tak padan lah kan. Wa akhadha al-mudya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok dia pegang pisau, Nabi kata iyyaka wal halu. Nabi kata, "Ni." Nabi bukan kata tak payah. Nabi kata, "Hang jangan pi sembelih yang ada susu." Satgi nak pi sembelih tu kambing tu, nak masak kat kambing-kambing tu, jangan sembelih yang ada susu. Iyyaka wal halu. Halu artinya kambing yang ada susu. Sebab pertama, kalau hang bunuh dia, sembelih bagi kambing makan, lepas ni hang tak dapat susu lah. Nabi fikir jugalah. Yang kedua, mungkinan dia ada anak. Dia nak menyusu tak boleh lah. Tapi kambing yang ada susu ni mungkin daging dia elok, mungkin sedap, mungkin kan. Tapi Nabi kata tak. Nabi kata jangan ambil susu. Fadhabaha lahum, dia pun pi ambil lah kambing yang biasa yang tak ada susu. Fazabaha lahum faakalu min syah wa min dhalikal izq wa syaribu. Depa pun makanlah kambing, dah makan buah tadi ni. Dalam Quran pun memang sebut dalam syurga, bila kita masuk dalam syurga esok, menu pertama sebelum Tuhan hidang daging burung, Tuhan akan hidang buah dulu. Dalam syurga Allah sebut dalam Quran, Allah bagi buah dulu, lepas tu baru bagi daging. Walahmut tayr. Allah bagi daging, lepas dia jamu kita buah. Jadi susunan dia macam tu. Bila kita tengok pandangan doktor-doktor perubatan dan juga pakar-pakar pemakanan ni, mereka juga sebut buah ni bagus kerana dia cepat dihadam. Dia cepat untuk dicerna dan dia bagi tenaga. Pasal tu bila kita buka puasa, kita makan buah kurma dulu. Pasal dia memang bagi cepat kita hadam. Jadi bagus. Cuma dalam masyarakat kita ni, buah ni selalu dia bagi last lah, pencuci mulut, basuh mulut kan. Tapi sebenarnya sunnah kita makan buah dulu. Tapi bukan buah semata-mata lah. Lepas buah apa dia? Kambing lah. Dapat tak? Tulis tu. Saya lupa. Pertama, kalau mai jamu buah. Yang kedua, jamu kambing. Kambing pun kalau tengok. Bukan kambing frozen ni. Kambing tempatan. Sembelih lah tu. Ni kita baca hadis ni kan. Kemudian wasyaribu, depa pun makanlah kambing tu, makanlah buah tu, minum air yang dia bawa mai ni air sejuk. Falamma an syabi'u wa rawu. Lepas depa makan dan minum, lepas depa minum makan ni sampai kenyang. Makan buah, makan daging, minum air, kenyang. Makan sampai kenyang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Nabi kata dekat Abu Bakar dengan Umar, Nabi kata walladhi nafsi biyadihi. Nabi kata demi Allah yang nyawaku dan jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Ingat, setelah kita kenyang ni, setelah kita dapat hidangan makanan yang enak dan sedap ini, ingat kata Nabi, la tus'alunna. Nabi peringat sahabat. Nabi kata sesungguhnya demi Allah, kamu akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kamu dapat di dunia ini, daripada makanan yang sedap dan enak ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Kamu telah keluar daripada rumah kamu dalam keadaan lapar. Thumma lam yarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Dan kamu tidak balik ke rumah melainkan dalam keadaan kenyang. Siapa yang bagi kenyang? Siapa yang hantar nikmat itu? Siapa yang bawa Abul Haytham? Siapa yang bagi rezeki kepada Abul Haytham? Siapa yang dorong Abul Haytham jamu dewa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita tuan-tuan, ini suatu perkara yang sangat menakutkan.
Nabi kata setiap apa yang kita makan daripada sumber mana, daripada mana dia datang, ke mana kita gunakan, akan ditanya oleh Allah. Berapa banyak makanan yang tuan-tuan makan hari ini? Dah berpuluh tahun baru ni saya pergi Kuala Lumpur. Masya Allah. Semua pergi rumah kau ni, pergi rumah kau ni, semua jamu Masya Allah. Kambing golek, udang punya besar. Masya Allah. Siang daging lagi. Kita kata kalau duduk seminggu ni bukan kata kena Covid, kena lebih pada Covid. Jamu. Pergi kedai hamba Allah, angkat daging bukan bakar pakai api, bakar pakai asap. Kita ingat jin yang makan asap. Tak mau duit jamu. Mahal. Dia pun jamu. Tuan-tuan, manusia bila akhirat di dalam jiwa dia, bila akhirat di dalam jiwa dia, bila di mata dia akhirat, yang Nabi kata bila di mata manusia itu akhirat, dunia tidak ada makna bagi orang yang macam ni. Saya nak bayar aku, dia tak mau bayar. Pergi dengan kawan seorang, saya kata hang bayar. Dia nak bayar pun kawan tu tak mau. Jamu juga. Dia nak kenduri, bukan dia kata dia nak kenduri, dia nak jamu. Mujoklah kita pergi KL ni 6 bulan sekali. Kalau kita pergi seminggu sekali ikut. Tapi dengan kata orang bila dia mengaji ni, ada ilmu, faham, dia nak amal, ada peluang, ada ruang. Mari hari tu mungkin dia jamu saya, tapi dia menega pada pukul 8 sampai pukul 7, mungkin rezeki lain masuk, Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala ganti. Dia yakin. Dia yakin. Tanya sahabat dia berniaga macam mana? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, dia berniaga sehari satu tempat RM4,000. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi kita kena yakin. Kemudian tuan-tuan, kita kena ingat, setiap daripada apa yang kita ada kan ditanya. Jadi kalau macam Abu Haytham, kalau Allah Ta'ala tanya dia ada jawapan esok. Dia sedekah, dia bagi infak. Pasal itu Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita baca, wa yus'al an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata daripada mana kamu dapat duit ni, ke mana kau guna duit ni, Tuhan akan tanya. Dan Tuhan tak akan lepas, Tuhan tak akan biar kita bergerak pi daripada dia, lepas kita sehingga kita jawab semua tu. Sayang tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok sambungan hadis tu, ada sambungan dia adalah riwayat lain. Kalau kita tengok cerita ni, Nabi SAW tengok Abul Haytham ni buat kerja sendiri, pi angkat ayak, pi angkat buah, sembelih kambing apa semua ni. Nabi SAW ni dalam riwayat Tirmizi yang kita baca tadi, riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmizi ni dia ada sedikit sambungan. Nabi bertanya, sa'ala Abul Haytham hal lahu min khadim. Nabi tanya dekat Abul Haytham, hal lahu min khadim, hang ni tak ada khadam ke? Pasal buat semua. Nabi punya style ni, Nabi ajak kita, kalau orang buat baik dengan kita, kita kena balas. Kalau orang buat baik dengan kita, seboleh-bolehnya kita usaha untuk balas. Buat baik kan? Contoh buat baik apa dia? Dia jamu Nabi makan, Nabi nak kena bagilah sesuatu. Sekurang-kurangnya Nabi ajak apa? Kalau kita tak boleh balas dalam bentuk, mungkin dia jamu kita makan, kita tak boleh balas dia makan balik dan sebagainya, Nabi kata doalah kepada orang yang buat baik tu, antaranya ucapan jazakallahu khairan, ataupun Allahumma at'imman at'amana, kita doa pada orang yang bagi kita makan, ataupun kita doa benda-benda yang kita rasa, Nabi kata doa sampai kamu rasa padan dengan apa yang dia buat baik pada kamu. Nampak? Apa lagi bentuk buat baik? Mengajar ilmu buat baik. Ni saya duk mengajar ni buat baik tak? Jadi kita kena buat apa kalau orang mengajar ilmu kita? Kena buat apa? Kena balas lah. Faham lah. Okey. Tamu tadi sama tadi. Kemudian Nabi kata, dia kata faqala la. Dia kata Rasulullah, saya tak ada khadam. Saya buat semua sendiri. Nabi kata, nanti bila mari apa ni dia panggil apa? Tawanan perang. Mari.
Aku nak bagi hadiah kat hang, nak bagi kat hang sikit tawanan ni. Kemudian dia pun pi. Dia pun pi dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa utiyan nabi bi ra'sain laisa ma'ahuma thalith. Dia main Nabi SAW panggil dia. Ni nak bagi apa? Nabi kata tahadu tahabu. Itu dia jamu kita makan, kita bagi kat dia lah hadiah, terbalas dia kebaikan dia. Tengok dia tak ada hamba, kita bagi hamba. Nabi kata ni ada 2 orang hamba. Ikhtar minhuma. Hang pilihlah salah seorang. Nabi kata nah ambil, aku nak bagi kat hang seorang. Ambil. Ada 2 orang, ambil. Dia kata kat Rasulullah, ya Nabi Allah, ikhtar. Rasulullah tolong pilihlah mai kat saya siapa dia. Kan? Rasulullah tolong pilih mai kat saya. Nak bagi hak mana satu? Saya serah pada Rasulullah. Nabi kata, Nabi bila ni Nabi bagi dia pilihan, nak pilih ni, dia kata Rasulullah pilih kat saya yang mana? Tuan-tuan dengar, bila orang minta pendapat kita, orang tanya nasihat kita, orang tanya buah fikiran kita, kita sebenarnya diberi amanah. Nabi kata innal mustashar mu'taman. Siapa-siapa yang orang pergi dekat dia, minta pandangan dia, minta apa dia musyawarah, pergi mesyuarat dengan dia, tolong bagi pandangan, tolong bagi apa ni, apa kat saya pedoman ke panduan ke, mu'taman. Artinya dia ada amanah, dia kena pilih elok-elok lah. Saya diajak meniaga dengan saya ni, macam mana boleh tak bagi pandangan sikit? Kita tahu kata dia ni tak boleh pakai, kan? Tapi nak meniaga dengan hang, biar pergi, nak kena pun hang, bukan aku. Boleh try tengok. Tahu dia tipu. Dia tipu. Dia main awak hantar abang itu. Aku saja nak bagi hang kena, kan? Pasal aku pun kena dah itu. Tak boleh. Diam. Innal mustashar mu'taman. Orang yang apabila diberi minta, orang minta pendapat, kita kena anggap itu amanah. Artinya kita tak boleh nipu, tak boleh kecoh. Kita kena cakap betul. Kalau kata yang tu okey. Ni aku nak tanya hang, ada anak dara perempuan tu, depa berkenan macam mana? Boleh tak hang kenal kot keluarga dia? Dah anak hang menikah, biar pergi sabuk kacau. Boleh perempuan tu elok kan? Akan kita tahu kata perempuan tu memang kita pun tak mahu kan? Kita habang kat dia. Nikah. Dia kata lagu mana hari tu hang kata boleh. Tengok minggu menikah pun sakan lah, teruk kan? Ikan pun goreng tak buang perut. Kan? Goreng terus macam mana kan? Masak nasi pun tak basuh. Dia kata basuh buat apa? Dia kata nak masak kat tu juga. Dia kata aku saja dah hang tanya, aku malas nak kan? Tak boleh. Dia khianat. Dia berdosa. Dia berdosa. Itu orang tanya kita. Macam tu orang kita ada ilmu sikit bab kereta ke bab tanah ke apa ke, kita kena habaq. Hang tak boleh beli tanah tani. Sini kawasan Panjir, sini tanah Jerului, sini tanah Mendak. Kalau hang beli rebal rumah, kita kena habaq. Hang tak boleh, dia ni tak boleh pakai dia ni tukang, dia tak boleh pakai. Kalau dia buat kan, pintu tak gaduh tolak lekang lah. Kita kena habaq kalau dia jenis lagu tu. Kita kena mu'taman, amanah. Kita tak boleh pakat, nampak? Nabi kata khudh hadha. Oleh kerana hang tanya aku, suruh aku pilih, ambil yang dia ni. Sebab apa? Faqad ra'aituhu yusalli. Kerana yang ni aku tengok dia semayang. Yang seorang lagi ni mungkin tak semayang, ataupun semayang main-main. Nabi kata ambil tu. Alasan Nabi pasal apa? Pasal dia ni semayang. Kalau dia semayang, artinya dia orang yang betul lah. Pasal tu kita kalau nak apa-apa nak ukur pun tang semayang dulu. Nabi kata dia ni aku suruh hang pilih pasal dia semayang. Orang semayang ni insya-Allah lah. Dengan Tuhan dia jaga, dengan orang akan insya-Allah dia jagalah. Okey. Dan Nabi kata, ni aku bagi dekat hang nah, serah dekat hang, aku nak pesan buat baiklah pada hamba ni. Hang jagalah elok-elok dia. Lepas tu Abu Haisam pun ambil lah hamba ni, bawa lah balik. Nabi hadiah dekat dia, bagi dia. Dia balik, dia pergi cerita kat bini dia. Dia kata, ni Rasulullah hadiah kita bagi kat kita ni, hamba ni. Dia pilih kat kita ni. Rasulullah tolong pilih, nak tolong aku buat kerja. Dia tengok hari tu ni, dia mai, dia tengok susah, dia bagi. Dia pesan pula dekat kita, aku nak abang lah pasal dia pesan kat aku dengan hang ni. Buat elok-elok nah, buat baik pada dia, hamba ni. Yang kata bini Abul Haisam ni, yang kata bini yang bagus ni, ni yang bini bagus ni.
Bini yang salihah. Pasal itu Nabi kata nikmat dunia ni banyak. Nikmat dunia, harta dunia ni, kesenangan, kemewahan dunia ni banyak. Antara yang paling besar apa dia? Memiliki bini yang al-mar'atu as-salihah. Ada bini yang bagus. Bini yang bagus ni bini yang macam mana? Kita tengok. Dia kata wahai suamiku, Rasulullah pesan apa? Rasulullah pesan suruh kita buat baik. Dia bagi pendapat, dia kata ni, dengar ni. Orang Kelantan kata tok laki kan. Dengar ni tok laki. Nabi bila dia suruh kita buat baik, apa benda yang paling baik kita boleh buat pada seorang hamba? Apa benda yang seorang hamba abdun, yang mamluk, yang ditawan ni, yang dimiliki ni, apa benda yang dia harap? Merdeka lah. Itu harta yang paling besar. Tahrirur raqabah, membebaskan hamba ni. Kalau kita jadi hamba pun, kalau orang tanya kita hang nak apa, duit pun kita tak boleh buat apa. Pasal kita tak bebas. Hamba ni milik Tuhan dia, harta Tuhan dia. Pasal itu bila Tuhan dia mati, diwarisi oleh anak Tuhan dia. Dan bila dia dapat anak dia jadi hamba dan sebagainya, hamba ni hukum dapat. Kita merdeka lah bang. Pasal itulah benda yang paling baik kita boleh buat kat dia. Merdeka. Baru boleh tu merdeka tu. Oleh kerana Rasulullah pesan suruh aku buat baik kat hang, dan kebaikan yang paling hang harap dan paling hang perlukan adalah dimerdekakan. Aku merdekakan hang berdasarkan apa Rasulullah pesan. Rasulullah tak pesan suruh merdeka. Rasulullah pesan suruh buat baik. Tapi bagi mereka buat baik itu adalah memerdekakan hamba. Dia pun seronoklah hamba tu. Berita sampai kat Nabi. Berita tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi. Wa indama balagha Rasul. Sampai cerita tu kata depa bebas. Yang dia bagi tu depa bebas atas alasan apa? Atas alasan isteri dia nasihat, kita buat baik abang. Lagu mana Nabi kata kita bebas abang Nabi kata, tu dia tuan-tuan. Nabi kata, ini dengar. Ma asyarat bihi zaujah, apa yang telah dicadangkan oleh isteri Abul Haytham tadi. Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata Allah Ta'ala tidak akan menghantar, innallaha lam yab'ath nabiyyan wala khalifah illa walahu bitanatan. Nabi kata tidak ada mana-mana nabi ataupun khalifah, termasuklah suami ke apa ke, ketua ke apa ke, melainkan Tuhan akan bagi kepadanya dua penasihat. Dua jenis bitanah, dua jenis penasihat. Bukan dua bini, tak. Maksud dia apa? Kita akan ada dua jenis orang yang dekat dengan kita. Kita tengok sekarang ni tuan-tuan, yang dekat dengan kita ni jenis mana? Satu, Nabi kata Allah akan memberikan kepadanya seorang penasihat yang akan menasihati dan mengajaknya, menyuruhnya, ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Yang pertama, isteri, penasihat, menteri, orang kanan yang duduk di sebelah dia, yang rapat dengan dia, yang akan menyuruh dan mengajak dia kepada kebaikan. Macam isteri Abul Haytham ni. So kita kalau ada bini yang tegur, abang ni tak boleh, yang ni salah, yang ni tak kena, yang ni haram, dia suruh pula buat baik, dia tak mangkit sembahyang, pi masjid, pi mengaji, kita syukur. Ini nikmat yang besar. Jagalah elok-elok kalau boleh bini macam ni, atau boleh penasihat yang lagu ni. Yang ni bukan Kasim Petalon 25% ni dah. Lingkupnya seorang suami itu, jahanamnya seorang suami atau lingkupnya seorang ketua atau pemerintah itu, kerana di sisi mereka ada penasihat orang kanan yang tak berguna. Ni penasihat yang tak guna ni. Yang Nabi kata penasihat itu yang dia sikap apa? Yang mana mereka ini senantiasa menyuruh kepada yang jahat. Bitanatun su', dia suruh pada yang jahat, dia tak larang pada benda yang jahat. Dan dia jenis turut. Tak dan ketua kata apa, ya dah. Macam mana ya? Saya sebut macam mana? Ya dah. Ya. Ini penasihat ni. Penjilat dia panggil. Jadi kita kena cakap benda yang betul. Kan? Tapi kita tak suka lah kan? Nampak? Kemudian Nabi SAW puji. Puji siapa?
puji isteri Abul Haytham. So tuan-tuan hadirin mukminin, pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya sangat bersikap sederhana di dalam kehidupan mereka. Mereka bukanlah menolak dunia, tapi mengambil sekadar yang perlu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang kaya, mereka juga terpuji. Maksudnya tuan-tuan, Nabi hidup dia simple, sederhana. Ada rumah, ada makan sikit, okey, Nabi tak pulun sangat. Tapi kalau siapa-siapa yang nak cari dunia, nak kaya, boleh. Kerana kata para ulama, ada juga sahabat yang kaya. Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ada juga yang pandai meniaga, pandai bertukang seperti Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni antara sahabat yang kaya. Jadi menunjukkan apa? Bukan semua sahabat miskin. Bukan semua sahabat tak ada duit. Macam Abul Haytham tadi. Dia kaya, dia ada duit. Nabi pergi rumah dia. Jadi tuan-tuan, hidup ini demikianlah. Siapa-siapa yang rasa dia mampu nak cari kekayaan, dia mampu untuk hidup kaya, agama tak larang. Tapi tuan-tuan, dia kena jadi macam Abul Haytham tadilah. Dalam kekayaan itu, dia membeli syurga Allah. Dan kita yang mana yang tak mau kaya, nak ambil simple hidup dia, kan, dia taklah pulun sangat. Kadang-kadang tu orang yang pulun sangat ni taklah kaya mana pun. Itu hakikatnya, kan. Dia tak lama tak nampak mengaji, sibuk. Tapi bila kita tengok dia dengan tengok orang yang kaya lagi pada dia, taklah sibuk. Hang lori sebiji pun tak ada, akal pun tak ada maghrib, kan. Orang 30 biji lori pun ada di masjid, kadang-kadang kita kata begitu tersandak juga. Tapi tak sedap-sedap juga, kan. Laluan dulu. Tok Bilal kata laluan dulu. Ada satu dua kesimpulan, tak banyak, satu dua yang kesimpulan kita tangguh insya-Allah taala. Okey tuan-tuan, bismillah. Pengajaran yang kedua, tidak menjadi suatu kesalahan dan larangan untuk kita menampakkan dan menzahirkan kesusahan dan juga kesulitan yang kita tanggung demi untuk mendapatkan pertolongan dan juga bantuan. Tak salah. Kalau tuan-tuan cerita tuan-tuan susah, tuan-tuan habaq kata tuan-tuan perlukan bantuan, itu tidak termasuk perkara yang tercela. Sebab Abu Bakar dan Umar tadi mereka menyebut kesusahan yang mereka tanggung, mereka lapak, mereka habaq kat Nabi. Dalam maksud mereka harapkan bantuan. Bukan mereka petikai Tuhan, bukan mereka marah, takdir. Tak. Mereka habaq kami lapak.
Jadi kalau kita cerita kata saya ni sakit, saya ada masalah, cerita kesusahan, kepayahan dia, tunjuk kata dia susah, ada masalah, benda itu tak tercela, boleh. Dengan rangka maksud dia memerlukan bantuan. Kalau dia tak cerita, dia tak habaq, macam mana orang nak bantu? Jadi tak salah. Tapi tak boleh dia sebut dalam maksud dia nak mempertikaikan takdir. Awaklah Tuhan bagi lapak, semayang tak berhenti, duduk lapak-lapak juga. Kan? Dia tak boleh lah. Tapi dia habaq dalam erti kata itu. Itu yang pertama. Tapi janganlah pula kita ambil kesempatan. Yang seterusnya dalam hadis ni juga mengajar kita apa dia? Tidak salah untuk apa? Kita makan dan mengambil makanan. Mencampur-campurkan makanan. Yang pertama, tak salah kita campur makanan. Ada mana siapa duduk cerita tak boleh makan ikan dengan daging, tak boleh makan susu dengan ayam. Kan? Ini saya tak tahu daripada mana. Tak boleh campur makanan tu dengan makanan ni. Tak boleh campur dengan makanan tu, tak boleh makanan ni kena makan dengan makanan tu. Tak boleh makan ni dengan makanan ni. Tuan-tuan, nama kata halal tibai cerah lah. Kan? Nabi makan buah, Nabi makan kambing, Nabi minum ayam, kan? Makan je lah. Melainkan kalau ada pandangan dari sudut kesihatan, kan? Dari sudut kesihatan serta lain. Tapi asalnya halal, tak ada Nabi duk petua yang ni tak boleh campur ni, yang ni tak boleh campur ni, kan? Tidak. Okey. Kedua, dia kata juga dalam hadis tu menunjukkan Rasulullah dan sahabat makan sampai kenyang. Menunjukkan bahawa bukanlah perbuatan tercela makan sehingga kenyang, walaupun kebiasaannya Nabi itu berlapar. Kadang-kadang kita nak makan sampai kenyang. Kita tengok, dia ni mengaji, tapi aku tengok makan banyak. Tak salah makan banyak, kan? Boleh. Berikutnya juga apa dia? Tidak menjadi suatu kesalahan jika kita mendatangi tuan rumah dan tuan rumah meraihkan kita dalam keadaan dia la haraj ala man takalluf li ikra. Maksudnya berdosa tak kalau kita pi tu nampak macam menyusahkan tuan rumah? Tak berdosa. Pasal apa? Pasal tuan rumah yang raikan kita. Dia kata itu menyusahkan dia pula. Tak termasuk. Kalau kita habaq, kalau dia tak mau terima tak apa. Tapi kalau dia terima kita, dia bawa kita pi makan, dia jamu kita apa semua. Adakah benda tu termasuk dalam menyusahkan dia, termasuk dalam benda yang tak disuruh oleh agama? Tak ada masalah. Kalau dia tak mampu, dia habaq. Tapi kalau dia jamu, kita makan. Kadang-kadang tak makan itu termasuk dalam perbuatan yang menyusahkan dia balik. Kita jangan duk makan sekali. Kita jangan, kalau kita tak payah dia jamu, tak duk makan apa semua sekali, dia menyusahkan dia balik. Itu tak betul. Dia seronok kalau kita makan. Lepas tu kalau dia kata, ni nak main nak makan apa ni? Yang ni yang betul. Yang betul. Pandai masak apa? Ni saya nak abang lah. Saya ikan tak boleh makan. Tapi kalau nak golek ayam ke apa, saya okey je. Kalau siap dengan nasi pun, saya nak pergi tengah hari ni, kalau boleh makan nasi terus ya. Kalau abang dulu senang. Senang saya nak sedia nasi. Nampak? Kita pula duk abang. Tak payah dia. Kacang tumbuk. Awak abang kenyang. Angin. Abang. Sebab dia nak, dia raih. Nak macam Nabi tak larang. Cukuplah buah, cukuplah. Tapi kambing-kambing apa tak? Nabi cuma pesan jangan pergi sembelih hak yang susu. Sembelih hak lain tak apa, okey. Kan? Nampak. Kemudian tuan-tuan dalam hadis ni juga apa? Di dalam hadis ni juga tuan-tuan menunjukkan kepada kita, banyaklah yang saya sebut sepintas lalu tadi ni, menunjukkan juga kepada kita tuan-tuan, akhirnya tuan rumah hendaklah melakukan sesuatu yang menyenangkan hati tetamu. Kerana Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Memuliakan tetamu ni artinya apa? Dia raikan tetamu dia duduklah rasa seronok, tak rasa apa? Dia muka manis, dia alu-alukan, dia jamu, dalam keadaan tetamu tu rasa diraikan. Ini termasuk di dalam tanda seseorang itu beriman. Wallahu ta'ala a'lam. Kan? Jadi banyaklah lagi, tapi saya dah sebutlah kepada tuan-tuan sedikit sebanyak apa yang boleh kita belajar daripada hadis ni, dan kita nak bagi laluan pada mereka nak buat persiapan untuk program esok. InsyaAllah kita tangguh kelas kita pada malam ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.